أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur yang tidak terhingga kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat berhimpun sekali lagi. Kita dapat bersama-sama di tempat yang mulia, di samping kita niat i'tikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kita berada pula di dalam majlis yang mulia dan kita bakal membicarakan tentang insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah para jemaah sekalian, bagi memberkati lagi majlis pada malam ini, saya mengajak diri saya dan para jemaah sekalian untuk sama-sama kita berselawat
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima selawat yang dipanjatkan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Pada tajuk peperangan Bani Qainuqa, yang ada kitab boleh buka pada muka surat 344. Muka surat 344, tajuk peperangan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni salah satu Yahudi yang tinggal di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dia ada tiga semua yang tinggal di dalam bumi Madinah Al-Munawwarah saat tibanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Itulah antaranya Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Quraidah dan juga Yahudi Bani Qainuqa. Semua daripada setiap Yahudi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh bijaksana mengadakan perjanjian dengan mereka di dalam piagam. Jadi mereka kesemuanya mengikut akan butir-butir perjanjian yang dimeterai bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak menggambarkan ini Yahudi, tuan-tuan. Yahudi ini buat janji macam mana pun mereka pasti akan berusaha untuk melanggar janji. Dia dah menjadi kebiasaan sejak daripada zaman nenek moyang mereka lagi. Bahkan Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim janjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu pun mereka langgar. Jadi satu demi satu daripada bani ataupun daripada kabilah Yahudi ini, mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama-tamanya selepas daripada kemenangan di medan Badar, iaitulah Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa adalah Yahudi yang paling VIP lah, kan, paling hebat lah nak sebut, kan, paling mewah, paling VVIP lah, Yahudi Bani Qainuqa. Baik, kita telah menyebutkan tentang butir-butir perjanjian yang dimeterai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi pada tajuk Piagam Madinah khusus. Dia punya satu demi satu perjanjian-perjanjian yang dimeterai antara
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang Yahudi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana buat perjanjian, Nabi SAW ni bukan buat main-main. Nabi sallallahu alaihi wasallam patah lagi perjanjian itu dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cermat dalam melaksanakan isi kandungan perjanjian ini. Ternyata bahawa orang Islam tidak melakukan sebarang perkara yang melanggar walaupun cuma satu huruf. Bukannya melanggar perjanjian tu, satu huruf. Islam sesekali tidak pernah melanggar akan yang namanya perjanjian. Apa yang namanya perjanjian ni Islam dia pegang teguh. Kalau sampai melanggar janji, itu ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Idza wa'ada akhlafa. Bila buat janji bohong. Itu. Wa idza Nabi SAW bersabda ayatul munafiqun salasa. Tanda munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Bila bicara bohong. Bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila janji dia mungkiri janji. Wa idza tumina khana. Bila diberikan amanah dia khianati amanah. Ternyata Islam sesekali tidak pernah memungkiri janji walaupun cuma satu huruf. Lihat dalam sejarah Nabi SAW saat termeterainya perjanjian Hudaibiyah. Yang melanggar perjanjian, walaupun perjanjian Hudaibiyah tu dilihat seolah-olah ianya berat kepada orang-orang Quraisy, kan? Banyaknya berat kepada mereka, tapi Nabi SAW ikut. Sehingga akhirnya nak jadi hikmah, mereka yang langgar dulu akan perjanjian itu. Memang orang Yahudi, orang kafir, mereka suka melakukan pelanggaran yang namanya janji. Islam berpegang teguh pada janji walaupun cuma satu huruf, takkan sekali memungkiri janji. Akan tetapi orang-orang Yahudi yang sejarah mereka dipenuhi dengan pengkhianatan dan juga pembatalan perjanjian, sejarah daripada nenek moyang dia, perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan baca juzuk 1, kan, cerita tentang perjanjian dia dengan Allah. Wa idz akhadna mitsaqakum. Janjian tu dengan Allah sampai diangkat bukit Tur Sina atas kepala mereka. Cara macam tu punya janji. Wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin. Tuhan sebut pegang, dan ambillah apa yang telah aku berikan kepada kamu dengan bersungguh-sungguh. Ni kitab Taurat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tapi Tuhan sebut thumma tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kan, selepas daripada kamu memungkiri, membelakangi akan perjanjian, apa yang terkandung, kan? Mereka membelakanginya, mereka memungkiri. Ini sejarah orang-orang Yahudi, Bani Israel, daripada zaman nenek moyang dia. Memang bab perjanjian ni memang kita istilah sebut tak boleh pakai lah. Dengar boleh lah, buat janji boleh lah, dengar je. Baik. Tidak lama selepas itu mula mengikut tabiat lama mereka. Mula-mula je, awal-awal je, nampak elok ikut perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba bila mana Islam telah gemilang pada kemenangan di Medan Badar, balik tu ramai pula masuk Islam. Mula Yahudi kembali kepada tabiat lama mereka. Mereka mula menjalankan perancangan dan komplot, melaga-lagakan dan menimbulkan keluh kesah dan haru biru di kalangan barisan umat Islam. Ini menjadi keutamaan dia. Kalau boleh biar orang Islam ni berpecah, jangan bersatu. Tak suka dia bila mana melihat orang-orang Islam ini hidup aman damai, bersatu padu. Yang ni paling dia tak gemar lah tengok.
Bahkan musuh Islam, demikianlah gambaran dia tuan-tuan, paling benci dia bila mana umat Islam ini bersatu. Hari ini persoalannya, adakah orang Islam dapat bersatu tuan-tuan? Persoalan, jangankan kata dunia, kat Malaysia kita pun kan? Kat Malaysia kita ni pun jenuh dah. Hari ini khutbah, alhamdulillah, ajak kita bersatu, insya-Allah boleh renung-renungkan. Jadi nak sebutkan, memang musuh Islam dia paling tak suka bila mana melihat orang Islam ini bersatu. Maka Yahudi, mereka melakukan berbagai-bagai perancangan dan komplot. Sebagaimana sebelum datangnya Islam ke bumi Madinah Al-Munawwarah, mereka jugalah orang Yahudi yang telah memusuhkan ataupun mengadakan perancangan jahat agar supaya Aus dan juga Khazraj mereka berperang berterusan. Mereka yang membakar api itu, semangat api. Aus Khazraj padahal saudara tu. Kalau ikutkan Arab sama Arab kan. Tapi belakang tu kan, belah Aus adanya Yahudi Bani An-Nadir, belah Khazraj ada Yahudi Bani Qainuqa. Mereka ni yang terus membakar semangat permusuhan, biar terus. Padahal orang Aus Khazraj mereka sedar bahawasanya peperangan antara sesama mereka tu adalah sesama Arab, sesama saudara dia. Berat tuan-tuan, maknanya nak sebutkan kejayaan Yahudi itu, dia tujuannya nak menghalau orang-orang Arab daripada bumi Madinah. Itu musuh kan, di bumi Madinah. Tiba Nabi SAW di bumi Madinah, datangnya Nabi SAW persaudarakan mereka semua. Mereka paling tak suka, macam mana boleh bersatu? Aus dan Khazraj bertahun-tahun perang, tiba bersatu dengan Islam. Islam yang mampu menyatu padukan umat. Begitu juga bukan sekadar Aus Khazraj, demikian juga golongan Muhajirin kan, sampai kat bumi Madinah Allah kasih sayang yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis-hadis yang Nabi SAW tanamkan, tarbiyah sahabat-sahabat, afshus salam, sebarkan salam. Ini semua silaturahim. Sebarkan salam, at'imut ta'am, bagi makan, silul arham, sambung tali silaturahim, wasallu bil lail wan nasu niyam, solatlah pada waktu malam saat orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dalam keadaan selamat sejahtera. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim bersaudara dengan orang Islam yang lain. Ini semua tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatu padukan umat Islam. Tapi Yahudi, mereka suka orang Islam ni berpecah. Musuh Islam ni memang dia keluh kesah tengok bila mana orang Islam bersatu padu. Berikut adalah beberapa contoh tindakan mereka itu, antara yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ibnu Ishaq berkata, Syas bin Qais ni dia seorang Yahudi, orang tua daripada kalangan Yahudi, yang sangat kufur dan membenci orang-orang Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musuh ketat. Dia pelik kalau musuh-musuh ni dah tua-tua bangka kan, dia paling benci ke Islam. Ada juga orang Yahudi. Dalam kisah nanti, dalam peristiwa peperangan Uhud, yang benci sangat dengan orang Islam tu orang buta. Ada juga kan, sampai Nabi SAW lalu kebun dia buta kan, dicaci makinya orang-orang Islam. Nabi SAW sebut kepada sahabat, dia buta bukan sekadar mata dia, buta hati sekali. Baik, Syas bin Qais, dia adalah seorang tua daripada kalangan Yahudi yang sangat kufur, bencinya kepada orang Islam. Sedang berjalan, lalu bertemu sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan Aus dan juga Khazraj, yang mana Aus dan juga Khazraj mereka berkumpul dalam satu majlis. Datang Syas bin Qais, dia buat kacau. Elok dah majlis tu,
adanya Aus, adanya Khazraj. Mereka damai, tenang, bersama, boleh duduk satu meja. Dah hilang, dah buang dah segala yang keruh, yang lama-lama permusuhan lama tu dah buang habis dah, kan? Dia nak damai ni antaranya begitulah. Hatta dalam rumah tangga sekalipun, kan? Macam mana buang yang keruh? Ni saya ambil matan Piramli. Betul tuan-tuan, kan? Kalau tuan-tuan bawa benda yang keruh, duk bawa tajuk, kan, yang bawa perselisih tu, confirm gaduh, kan? Confirm gaduh, kan? Kena pula hari ni warna-warni politik yang tak stabil. Cuba buka tajuk. Buka tajuk. Sebab tu yang bab yang keruh tu kita letak tepi. Kat luar. Pada tempatnya. Jangan buka sini. Kan? Tempat ukhuwah, habislah ukhuwah. Buang yang keruh, tak tepi. Mana yang tak kena tu ketepikan. Ambil yang jernih. Betul. Jadi elok Aus dan juga Khazraj ni duduk berkumpul dalam satu majlis. Di situ mereka sedang berbual-bual. Syas bin Qais bila dia jalan, dia tengok orang Aus dan juga Khazraj ni, baik pula, tak senang. Tak senang dia melihatkan kemesraan dan hubungan yang baik antara sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Dah baik tak boleh dia. Tak suka dia tengok orang-orang Islam baik. Padahal dulu musuh, kan? Dulu musuh, tiba-tiba baik. Syas bin Qais, dia orang lama. Dulu dia suka dah masa Aus Khazraj bermusuh. Tiba-tiba berbaik. Ni orang jahat. Orang jahat memang suka tengok permusuhan, tengok perpecahan, suka kepada, kan, pergaduhan. Ni orang jahat, tak baik ni. Jangan cari, kan, kawan yang macam ni, yang suka kepada perpecahan. Jadi Syas bin Qais dia tengok, dia tak senang hati, timbullah rasa kebencian di dalam hatinya. Padahal semasa jahiliyah mereka sentiasa bermusuhan. Kata Syas bin Qais, Aus Khazraj ni dulu masa jahiliyah musuh, tapi Islam dah masuk Islam, baik pula. Yang baik tu dia tak senang. Masa musuh tu dia okey. Lalu dia berkata, sekumpulan Bani Qailah telah mula berpadu di negeri ini. Demi Allah, kami tidak akan selamat kalau mereka telah berpadu. Lalu disuruhnya seorang anak muda Yahudi yang bersama dengannya, dengan katanya, pergilah kepada mereka dan duduklah berbual bersama mereka. Kata Syas bin Qais, dia hantar utusan. Ni komplot ni. Komplot. Dia nak cuba merosakkan kesatuan orang Islam, kesatuan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Macam mana dia buat ni tuan-tuan? Yang ni datangkan keruh. Ni dia buat benda tu. Syas bin Qais dia suruh seorang pemuda Yahudi pergi duduk dengan dia orang. Pergi. Nampak mesra sangat, pergi duduk sekali. Kemudian ingatkan mereka tentang peperangan Mu'az. Peperangan Mu'az ni peperangan yang sangat dahsyat yang terjadi antara Aus dan juga Khazraj. Dikatakan, kan, ratusan ribu yang mati dalam peperangan tu. Perang besar lah tuan-tuan, perang besar. Kan? Tragedi ni dihidupkan kembali. Ni bahaya, kan? Bahaya. Padahal orang dah lupa dah. Bukan lupa lah, maknanya tenang, kan. Kita kat Malaysia ni pun kalau jenis yang suka buat perpecahan, dia bangkitkan, kan? Bangkitkan semangat, kan? Yang bukan-bukan, wallahu alam. Baik. Jadi dalam perkara ini diingatkan kepada mereka tentang peperangan Mu'az masa tengah perang tu, sehingga ramai yang mati dalam peperangan tersebut. Dan kisah-kisah silam sebelumnya, bacakan kepada mereka sebahagian syair-syair yang menjadi kemegahan mereka dahulu. Semangat.
dah mula timbulkan semangat Aus dan juga semangat Khazraj. Perkauman dah mula tiupkan semangat itu. Yang ini yang kita sebutkan di awal tadi, dibawa keruh agar supaya bermusuh antara sesama orang-orang Islam, Aus dan juga Khazraj. Anak muda itu pun memainkan peranannya. Dia pergi, lalu dia pun berbicara dengan mereka, mengikut seperti yang diarahkan, naikkan semangat, sehingga akhirnya menyebabkan mereka mula bertelagah dan juga bermegah. Semangat Aus, semangat Khazraj nak perang. Memang dulu perang, memang dulunya sejarah silam berperang antara sesama mereka, tapi dah disatukan Nabi, disatukan dengan Islam. Tapi Yahudi cuba memecah belahkan kembali dengan meniupkan semangat perkauman antara sesama mereka, sehingga kan dua orang lelaki daripada dua pihak, Aus dan juga Khazraj, bingkas melompat di atas kenderaannya, lalu berbalas kata. Maknanya dah naik atas kenderaan, mana dah sejauh tu, tak ditenangkan semasa duduk tu, dah naik atas kenderaan dah mula dah. Api tu dah mula marak. Ni bahayalah tuan-tuan, kan? Kesan daripada Yahudi punya kerja, kan? Naik atas kenderaannya sambil berbalas kata, dah mula bergaduh dah bertengkar di atas kenderaan, kan, mereka. Kemudian salah seorangnya berkata kepada seorang lagi, kalau kau sanggup, maka kami pun sanggup pulangkan batang kurma, iaitu bersedia untuk menghidupkan semula perang saudara yang pernah berlaku di kalangan mereka. Dah mula api semakin marak. Jadi kan, mula-mula dengan kata-kata, dan kata-kata yang meniupkan semangat masing-masing. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, lantaran itu kedua-dua pihak pun akhirnya marah, kan? Aus dan juga Khazraj mula semangat balik, kemegahan masing-masing balik, dan mereka hampir kan, bertikam ataupun kan, hampir berperang pada saat ketika itu. Mereka berkata, kami sanggup, dan perjanjian kita ialah apa yang zahir, senjata. Kemudian mereka pun keluar untuk melaksanakan tujuan itu, yakni peperangan hampir tercetus. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api dah mula marak, masing-masing dah siap sedia dah nak perang, hampir berperang, kerana apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ini ditiupkan balik semangat pergaduhan antara sesama mereka. Tak mampu dah, datang yang keruh, habis gaduh, kan? Gaduh lah. Maka berita itu pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan segera baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Muhajirin keluar menemui mereka. Nabi SAW cepat-cepat pergi. Api tengah marak, jangan biarkan terus marak, habis terbakar habis, kan? Kalau tak dipadam dengan segera. Apabila sampai, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai sekalian orang-orang Islam. Mafhum daripada sabdaan Nabi SAW. Hadis ni tuan-tuan, saya ingat lagi dibaca oleh seorang syekh di bumi Syria. Subhanallah. Memang memberi kesan, disebutkan tentang kesatuan, kan? Kerana pernah terjadi zaman sahabat, orang Yahudi cuba pecah belahkan orang-orang Islam, Aus dan juga Khazraj. Nabi SAW datang, kan? Nabi SAW sebut, wahai sekalian orang Islam, Allah, apakah ajakan jahiliyah yang kamu mahu sedangkan aku berada di kalangan kamu?
Setelah mana Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kamu untuk memeluk Islam, memuliakan kamu dengan Islam, menghapuskan urusan jahiliyah yang ada pada kamu dengan Islam, menyelamatkan kamu daripada kekufuran dengan Islam, dan dengan Islam juga dijinakkan antara hati-hati kamu. Dan dengan itu mereka terus sedar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus sedar bahawasanya mereka ni seolah-olah telah dirasuk syaitan dan terpengaruh dengan tipu daya musuh mereka. Jadi ingat tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, demikian yang dimainkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lagi suka kalau orang Islam ni berpecah, bergaduh antara sesama mereka. Maka cuba cari jalan perdamaian, kan? Tenang-tenang, kita semua orang Islam, alhamdulillah. Walaupun berselisih mungkin pada pandangan, pada pemikiran, pada politik dan sebagainya, kita semua adalah seagama, kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dengan berkat kesatuan kita semua, insya-Allah. Insya-Allah ada kesempatan kita sambung lagi bicara kita ini, mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil iktibar dengan sebaiknya. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina